Malaysia. Baik penonton, selari dengan bikisan berkenaan pejuang ataupun pahlawan yang terkenal di tanah air kita berkenaan dengan Mat Kilau. Pada hari ini kita akan mengenali dengan lebih lanjut berkenaan sejarah perjuangan Mat Kilau ini. Jadi kita bersama dengan tetamu yang saya pasti lebih arif untuk mendiskusikan berkenaan Mat Kilau ini, iaitu Encik Wan Nazrul Helmi Wan Muhammad Zain yang merupakan pensyarah Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang yang juga merangkap penyelidik warisan dan Kesultanan Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi saudara Munawar. Baik, pahlawan Mat Kilau memang cukup sinonim dengan negeri Pahang, Sudah khususnya dalam menentang penjajahan British sebelum kemerdekaan sebelum ini. Jadi mungkin untuk permulaan ini kita ingin mengenali Mat Kilau ini. Siapakah dia, latar belakangnya? Dengan izin daripada saudara pengacara, saudara Munawar, saya ingin mulakan perbicaraan kita pada pagi ini dengan dua rangkap syair daripada karya terbaru saya, 500 Syair Darul Makmur yang akan diterbitkan tak lama lagi. Saya ambil daripada rangkap ke-68 dan rangkap 102. Tapi saya tidak akan baca dalam nada syair, saya akan baca dalam nada pantun. Pulau Tawar panjang sejarahnya. Okey. Dua beranak pahlawan perkasa. Tok Gajah itulah ayahanda, Mat Kilau itulah ananda. Pintu masuk di Pekan Benta, ya. Okay. Bandar bukan sebarang desa. Tempat Mat Kilau duduk semenda, pendekar gagah tiada tara. Jadi kita perkenalkan Mat Kilau pada pagi ini sebagai satu baru-baru ini pada 30 Julai sempena sambutan 1 Muharram Ma'al Hijrah. Beliau almarhum Mat Kilau telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Ma'al Hijrah oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Kita bercakap tentang sosok almarhum Allahyarham Muhammad bin Khatib Rasul Abdul Salam. Ini nama yang ditulis secara resmi dalam saitasi yang ditulis penganugerahan Anugerah Tokoh Ma'al Hijrah. Dan inilah juga nama yang diperkenalkan oleh cucu beliau yang masih lagi ada pada hari ini, Cikgu Alhamdi bin Abu Bakar, Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Padang Geroda di Kuantan, yang juga mewarisi keris pusaka Mat Kilau yang dipanggil oleh Cikgu Alhamdi ini sebagai Aki. Jadi ini kita bercakap tentang diri Mat Kilau. Saya dapat perkenalkan, anak kepada Imam Perang Indra Gajah Pahang atau Tok Gajah. Okey. Lahir di Pulau Tawar, kini dalam daerah Jerantut, negeri Pahang. Dan pada masa yang sama kemudian diberi kuasa oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang yang pertama pada waktu itu, untuk memerintah kawasan Budu. Kawasan Budu ini dalam daerah Lipis sekarang, pada waktu itu merupakan kampung, ini daripada catatan yang saya dapati daripada catatan British, kampung yang ketiga paling besar dalam negeri Pahang pada waktu itu, dengan penduduk seramai 2,000 orang. Jadi dengan saiz penduduk yang sebegitu ramai, maka kita dapat rumuskan di sini untuk soalan ini, bahawa Mat Kilau ini bukan calang-calang orangnya, maknanya bukan saja sebagai anak kepada Imam Perang Indra Gajah Pahang, Tok Gajah, tetapi juga beliau diberikan kuasa untuk memerintah kampung Budu yang besar. Maknanya beliau merupakan satu sosok yang penting di belakang kepimpinan ayahandanya Tok Gajah di bawah naungan Sultan Pahang yang pertama, Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah ibni almarhum Bendahara Sewa Raja Wan Ali. Okey, itu saya ringkasnya berkenaan latar belakang peribadi Mat Kilau, tokoh pahlawan negeri Pahang yang cukup terkenal. Dan pastinya sekarang ini kita ingin mengetahui juga dengan lebih lanjut berkenaan sejarah dan juga siri perjuangan Mat Kilau yang sebenarnya. Baik. Bagi memahami sejarah, latar belakang sejarah perjuangan Mat Kilau, pertama kita perlu membetulkan beberapa tafsiran masyarakat ataupun juga pengkaji tentang
apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Pahang antara tahun 1891 hingga 1895. Jadi ada penulisan-penulisan ya, yang menyebutnya sebagai pemberontakan. Kalau kita tengok rekod-rekod British yang saya dapat telusuri di Arkib Negara Malaysia dan juga di National Archive of Singapore, ada, kalau dalam bahasa Inggeris, ada 4 perkataan yang dirujuk untuk menggambarkan perjuangan itu. Pertama, digunakan perkataan rebellion. Yang kedua, digunakan perkataan rising. Yang ketiga, digunakan perkataan trouble. Dan yang keempat, digunakan perkataan disturbance. Konotasinya negatif. Sebab itu dibuat daripada kacamata orang yang menguasai tanah air kita, iaitu pihak Inggeris. Jadi saya setuju dengan pandangan yang ditulis oleh Muhammad Yusof Hashim dan Aruna Gopinath dalam buku Tradisi Persejarahan Pahang terbitan tahun 1992 yang menggunakan perkataan kebangkitan. Okey, jadi untuk memahami kebangkitan pahlawan-pahlawan Pahang, salah satu daripadanya adalah Mat Kilau. Antara 1891 dengan 1895, kita kena memahami terlebih dahulu latar sejarah sebelum 1891. Kita perlu memahami, Saudara Munawar dan sidang penonton sekalian, bahawa kerajaan ataupun Kesultanan Pahang yang ada pada hari ini dibentuk setelah Wan Ahmad memenangi peperangan saudara dengan kekandanya Bendahara Seri Maharaja Wan Mutahir ibni almarhum Bendahara Wan Ali pada tahun 1863. Pada tahun 1882, 6 Ogos 1882, oleh kerana pemecahan, okey, kita kena faham negeri Pahang ini berada dalam satu domain kesultanan. Kita panggil domain itu ada Terengganu, Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Jadi Pahang ini turun-temurun adalah kawasan pegangan bendahara dan salah satu tugas bendahara adalah menabalkan raja. Tetapi kerana perjanjian London antara British United Kingdom dan juga Belanda pada tahun 1824 yang memisahkan lingkungan pengaruh British dan Belanda, maka empire Johor, Pahang, Riau ini telah terpecah kepada dua. Jadi pada 6 Ogos 1882, Bendahara Sewa Raja Wan Ahmad telah mengambil gelaran Sultan dan telah ditabal pada bulan Disember 1884. Walau bagaimanapun, pihak British di Singapura, Governor Negeri-Negeri Selat pada ketika itu, Sir Frederick Well, masih merujuk, walaupun di Pahang bergelar Sultan Ahmad, tetapi dalam surat menyurat British, kalau kita dapat tengok rekod, masih merujuk Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah ni sebagai bendahara. Jadi pada tahun 1887 telah ditandatangani satu perjanjian antara pihak Kesultanan Pahang, Sultan Pahang dengan kerajaan British yang dipanggil perjanjian dipanggil The Political and Commercial Treaty, perjanjian politik dan perdagangan, yang mana dari perjanjian itu ditempatkan Hugh Clifford sebagai wakil governor Negeri-Negeri Selat beribu pejabat di Bandar Diraja Pekan, dipanggil sebagai governance agent, ya. Dan oleh kerana berlaku satu peristiwa pada tahun 1888, pembunuhan seorang berbangsa Tionghoa berkerakyatan British di Bandar Diraja Pekan bernama Goh Hui, maka Sultan Ahmad telah secara halus dipaksa menerima seorang residen British yang bertanggungjawab mentadbir dan menasihat Sultan dalam semua perkara kecuali asdat istiadat Melayu dan agama Islam. Di sini bermula. Pada tahun 1888 itu, apabila J.P. Roger dilantik sebagai residen yang pertama, beliau telah mula membuat perubahan-perubahan kepada sistem pentadbiran yang menyinggung pembesar-pembesar tradisional, antaranya adalah Tok Gajah, Datuk Bahaman, dan tentu sekali apabila ayahnya disinggung, ya, Tok Gajah disinggung, anak pun akan terasa. Cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Jadi akibatnya Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah pada tahun 1889 telah mengeluarkan satu pemasyhuran yang menyerahkan kuasa pemerintahan kepada anak endanya yang paling tua, yakni Tengku Mahmud. Ya,
Sultan Ahmad kekal sebagai sultan, tetapi Tengku Mahmud menjadi wakil raja di Bandar Diraja Pekan dan Sultan Ahmad berangkat bersemayam di Pulau Tawar. Saya dah beritahu tadi, Pulau Tawar merupakan kawasan pegangan kepada Tok Gajah. So, yang ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sultan bersemayam di Pulau Tawar bersama-sama dengan Tok Gajah, ada istananya di situ. Dan dari situ bermulalah fasa, berdasarkan penelitian saya, ada 5 fasa. Saya dapat rumuskan 5 fasa kebangkitan di Pahang. Pertama pada tahun 1892 apabila Datuk Bahaman menyerang ataupun bertindak terhadap pegawai daerah Temeloh, dipanggil kolektor dan magistrat, pemungut dan magistrat, namanya Desborough, diserang kerana Desborough cuba untuk menguasai kawasan pemerintahan orang kaya Semantan. Fasa yang kedua apabila Balai Polis Lubuk Terua diserang oleh Datuk Bahaman. Fasa yang ketiga apabila Panglima Bunda Jempol telah menyerang Sungai Duri dan Kuala Kincir di itu berhampiran dengan Pekan pada bulan April tahun 1892, menyebabkan kegemparan di Bandar Diraja Pekan pada waktu itu. Fasa keempat apabila British Mak Kilau bertindak balas, hampir menyerang Kuala Lipis, tetapi ada komplot antara Hugh Clifford dan beberapa pembesar Pahang yang bersubahat dengan British untuk menggagalkan cubaan itu, dan akibatnya Kampung Budu yang dikuasai oleh Mak Kilau itu diserang oleh British pada tahun 1892, menyebabkan dan kemudian para pahlawan Pahang berundur ke Terengganu dan Kelantan, dan kemudian mereka mendapat inspirasi daripada Engku Said Paloh melancarkan Perang Sabil. Fasa kelima, mereka kembali ke Pahang pada tahun 1894, menyerang Balai Polis Kuala Tembeling. Tetapi perjuangan itu telah ditumpaskan oleh British apabila berlaku serangan ke atas kubu di Jeram Ampai pada 26 hari bulan Jun tahun 1894, menyebabkan semua pahlawan ini terpaksa berundur ke negeri Terengganu, Kelantan, dan seterusnya ada yang meninggal dunia di Thailand. Baik, itu 5 siri perjuangan yang perlu kita ketahui berkenaan Mat Kilau. Sedikit kita kongsikan kepada anda berkenaan sejarah dan juga latar belakang Mat Kilau. Apa yang paling penting adalah untuk kita mendapatkan daripada sumber yang sahih. Itu yang paling utama, dan kepada kita semua ada sangat penting untuk kita terus meningkatkan semangat nasionalisme kita, khususnya dalam bulan kebangsaan ini, dengan tanda kita mencintai negara dan juga tanah air kita ni. Apa pun saya ingin ucapkan terima kasih kepada pensyarah Fakulti Pengurusan Industri UMP, Encik Wan Nazrul Helmi Wan Muhammad Zain, yang juga merangkap penyelidik warisan dan Kesultanan Pahang. Terima kasih atas perkongsian pada pagi ini. Sama-sama. Dan sudah pasti penonton, pada ketika ini kita nak